Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Ayuha at-talamid al-ahibba jami'an. اليوم سنواصل دراستنا في المادة اللغة العربية في المادة اللغة العربية للصف الرابع، خصوصا للصف الرابع ججور والصف الرابع أسهر. أيوة إن شاء الله. الآن سننظر إلى صفحة صفحة 105. هيا ننظر إلى هذه الصفحة. أيوة هذه صفحة 105. طيب هيا نقرأ ماذا موجود في الفوق. استمع وأقرأ ثم أمثل. استمع وأقرأ ثم أمثل. Saya dengar dan wa aqra'u saya membaca, thumma umathilu kemudian saya melakonkan. Jadi alif ma'nahu ana, semuanya fi'il mudhari' nama dia, fi'ilul mudhari'. طيب هذه الحوار بين التلاميذات أو تلميذتان، بين التلميذتين. أيوة نقرأ معا. أهلا وسهلا إلى بيتي. Jadi situasinya yang baju purple ini, ini rumah dia, Jadi yang baju warna putih ni atau warna pink ni, dia datang ke rumah kawan dia ni, yang baju purple ni. Dia kata apa? Ahlan wa sahlan ila baiti. Sama-sama baca. Ahlan wa sahlan ila baiti. Ahlan wa sahlan ni senang kita faham, selamat datang lah. Jadi sebenarnya ahlan ni ahli, keluarga. Wa sahlan ni mudah. Maknanya bila orang datang rumah kita, seolah-olahnya kita anggap dia macam keluarga kita. Ahlan wa sahlan, dan mudah, dipermudahkan. Datang rumah kita, kita mudahkan dia. Nak minum, nak makan, sebagai tamu kita mudahkan. Ila baiti, ke rumah saya. Tafaddali biddukhul, dia kata. Tafaddali biddukhul. Baca sama-sama. Tafaddali maksudnya silakan, untuk cakap dengan perempuan. Tafaddali, huruf ya ni untuk perempuan. Kalau lelaki tafaddal saja. Ini perempuan, tafaddali biddukhul, masuk. Biddukhul, masuk. Bi ni dengan, tapi tak payah kita terjemahkan. Di tempat yang tak sesuai kita terjemahkan, kita tak perlu terjemahkan. Jadi silakan masuk, dia kata. Sama-sama baca lagi. Ahlan wa sahlan ila baiti. Tafaddali biddukhul. Lepas tu kawan dia cakap apa? Ma ajmala baitaki. Ma ajmala baitaki. Baituki wasi'un. Baituki wasi'un, dia kata. Ma ajmala. Ma ajmala. Kalau ma ni diikuti dengan isim tafdhil kat depan ni, maka ma ni maksudnya ta'ajjub. Ma maksudnya wah. Ajmala, cantiknya. Baitaka, rumah kamu. Baituki wasi'un. Baituki, ki ni anti, untuk awak. Ki ni maksudnya awak, perempuan. Rumah awak, rumah awak. Kalau lelaki, baituka. Ni baituki wasi'un, rumah awak luas. Wasi'un, luas, dia kata. Besar maksudnya. Baik. Kemudian dia jawab semula, hadza min fadli rabbi. Okey. Ini pujian. Kalau pujian
orang puji kita, jawapannya hadza min fadli rabbi. Itu jawapan dia. Itu ucapan yang kita kena ucapkan. Sama-sama baca. Hadza min fadli rabbi. Lagi. Hadza min fadli rabbi. Maksudnya apa? Ini hadza ini adalah min fadli rabbi, dari kurniaan Tuhanku, maksudnya Tuhan Allah. Ini semua daripada kurniaan Allah, maksudnya kan. Rabbi maksudnya Tuhan saya, Tuhanku, iaitu Allah SWT. Jadi apa-apa pun kalau orang puji kita, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Kalau kita ucap pun dalam hati kita mesti kena niatkan macam tu. Ini semua kurniaan Allah, pemberian Allah. Bukan aku punya, semua Allah bagi kan. Gitu maksudnya. Tafaddali ila salatid duyuf, dia kata. Tafaddali ila salatid duyuf. Sama macam sini kan, tafaddali. Ini pun tafaddali. Silakan ke ruang tamu, dia kata. Kemudian ni di ruang tamu pula Wah, salatud duyufi nadhifatun. Wah, salatud duyufi nadhifatun. Baik, nadhifatun. Ini sifat Jadi murid dah ada dua sifat kat sini. Wasi'un, luas. Nadhifatun. Kenapa ni wasi'un tak ada tamah buta? Nadhifatun ada tamah buta? Sebab wasi'un tak ada tamah buta, sebab baitu ni tidak ada tamah buta. Baitun asalnya kan, tidak ada tak marbuta, muzakkar, jadi wasi'un juga muzakkar. Yang sini muannas tak marbuta, sebab apa? Salatud duyuf ni, salah ni ada tak marbuta, jadi dia jadi nadhifatun juga. Maksudnya apa? Wah, ruang tamu ini nadhifatun. Maksudnya ataupun ruang tamu yang bersih. Ruang tamu yang bersih. Bersih ruang tamu ni kan. Bersih. Syukran, dia kata. Syukran. An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Syukran, terima kasih. An-nadhafah, bersih itu minal iman, daripada iman. Sebahagian daripada iman maksudnya. Jadi kat sini dua ungkapan yang murid boleh hafal. Hadza min fadli rabbi, kemudian an-nadhafatu minal iman. Baca ulang-ulang. Hadza min fadli rabbi. Apa maknanya tadi? Ini adalah kurniaan Tuhanku, kurniaan Allah. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi murid dua itu satu perkara, dua ungkapan yang murid kena selalu sebut. Yang kemudian sifat ni sifat ni kena banyak dalam otak kita lah, untuk kita boleh guna dengan mudah pada masa akan datang. Wasi'un, nadhifatun. Dulu kita ada belajar apa? Ada belajar jadidatun. Ni dia muka surat apa? Satu-satu ni. Jadidatun fi ghurfatin naum kanabatun jadidatun. Jadidah ni pun sifat juga yang kena kita boleh gunakan untuk buat ayat dan sebagainya. Nanti kita tengok ada soalan untuk kita buat ayat, kita boleh gunakan. Jamilun, jamilun, cantik. Fi salatil dhuyuf sitarun jamilun. Di ruang tamu itu ada sitarun, tabir ataupun langsir yang cantik. Fi baiti makhzanun nadhifun. Ini nadhifun dengan nadhifatun tadi kita dah jumpa tadi kan. Tadi nadhifatun kan. Ni nadhifun sebab makhzanun ni tak ada tamah buta, nadhifun juga tidak ada tamah buta. Sifat dia ikut kepada mausuf, kepada benda yang kita sifatkan tu. Yang ni kita dah belajar. Okey, baik. Jadi kita ulang, kita undur balik pada ni tadi. Ni terus kita tengok hayya nuraji' muka surat mi'atun wa sittah. Mi'atun wa sittah. Tadi mi'atun wa khamsah yang ada dialog tadi. Tapi ada bawah ni kita tertinggal. Aqra'u wa umassilu. Madza taqulu li sadiqika indama yazuru baitaka. Kan? Dia kata apa? Apa yang kamu cakap? Madza taqul? Apakah yang kamu cakap
li sadiqika, kepada kawan kamu, indama yazuru baitaka, ketika mana dia menziarahi rumah kamu. Jadi cakap apa? Inilah ahlan wa sahlan ila baiti, tafaddali bidukhul. Ni kata-kata yang kita boleh ucapkan lah untuk orang yang datang rumah kita, kawan-kawan kita datang ke, kan. Tafaddali bidukhul. Syukran ala ziyaratika. Boleh juga syukran ala ziyaratika ila baiti. Terima kasih atas penziarahan awak, atau kerana ziarah awak ziarah ke rumah saya ni. Boleh juga cakap begitu. Baik, itu selesai. Boleh ulang-ulangkan video ini, ya. Baik, sama-sama kita tengok ni. Hayya nuraji'. Hayya nuraji'. Ini situasi dekat mana ni? Yang gambar pertama ni dekat rumah lah, dekat rumah. Baik. Dia kata Al-hamamu fi baiti nadhifun. Dia sumur aqra'u thumma umathilu. Saya baca, kemudian saya lakonkan. Thumma ni kemudian. Baca banyak kali ni. Al-hamamu fi baiti nadhifun. Al-hamamu fi baiti nadhifun. Dia kata, ni rumah dia lah ni. Macam mana boleh tahu rumah dia? Sebab dia kata baiti, rumah saya. Ya ni maknanya anak. Al-hamamu, semua tahu maknanya kan? Ni hammam ni, gambar hammam ni kan. Fi baiti, di rumah saya. Apa nadhifun tadi kita jumpa? Ingat tak? Nadhifun maksudnya bersih. Dia cakap rumah dia, tandas di rumah dia bersih. Unadhiful hamama kulla yawmin. Unadhifu al-hamama kulla yawmin. Pak nadhifu bersih. Unadhifu alif makna ana, saya membersihkan maksudnya. Fa'il mudhari'. Daripada perkataan yang sama, nadhif, nadhafa. Nadhif, unadhifu, saya membersihkan al-hamama, jadi baris atas. Bersihkan apa? Bersihkan bilik air ataupun tandas sini, baris atas. Jadi mangsa kan, dia baris atas. Jadi hamamu lagi, jadi hamama pula. Macam tu. Saya bersihkan apa? Al-hamama. Tak boleh al-hamamu, tak boleh. Baik. Kulla yaum, setiap hari. Kulla yaumin. Lepas kulla ni, perkataan isim selepasnya jadi baris bawah. Tak apalah, itu sebagai tambahan kalau murid boleh dapatkan, boleh faham. Selepas kulla jadi yaumin, usbu'in kalau minggu baris bawah, usbu'in. Sanatin, kulla sanatin, baris bawah belakang dia sebab ada kulla. Baik, kemudian ni kawan dia cakap ahsanta. Nampak? Apa maknanya ahsanta? Bagus, awak bagus maksudnya. Awak telah bagus, kan? Bagus awak. Ta ni anta. Fa'il madhi, ahsanta dia kata. Kalau perempuan ahsanti. Kemudian dia kata yang ungkapan yang kita hafal tadi, dah hafalkan murid kan? An-nadhafatu minal iman, kata. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, ni situasi yang kedua pula. Ini kat luar rumah ni. Ini tuan rumah, ini tetamu. Baik, dia kata apa? Ma ajmala baitaki. Dia kata ma ajmala baitaki. Baita jadi baris atas selepas apa tu? Isim tafdhil, yang mana sebelum dia ada betul ta'ajjub ma ni, amboi, wah, ajmala, apa yang cantik tu, belakangnya baris atas, baita. Ma ajmala baitaki, ki maksudnya anti, rumah awak. Wah, cantiknya rumah awak. Jadi baris atas, baitaki. Ma ajmala sayyarataki. Jadi sayyarata, rumah awak. Apa tu kereta awak? Sasul lah Ustaz. Gantilah perkataan apa belakang ni, baita ni kan, ganti dengan basikal ke, darajah ke, jadi darajataki, baris atas belakang dia. Ataupun apa, sofa cantik, ma ajmala kanabataki. Jadi baris atas juga. Semua jadi baris
atas belakang dia. Yang kita belajar perkataan semua kan, jadi dari atas bila dia duduk kat tempat ni. Ya, ma ajmala baitaki. Wah, cantiknya rumah awak, dia kata. Baituki wasi'un wa jamilun. Dua sekali sifat kat sini disebut. Baituki, rumah awak, wasi'un, luas, wa jamilun, dan cantik. Luas dan cantik. Syukran, hadha min fadli rabbi. Syukran, hadha min fadli rabbi. Syukran, terima kasih, ini adalah apa tadi? Kurniaan Tuhanku. Ini ucapan yang kita boleh sebut bila orang puji kita kan. Ayat ni disuruh tulis ni. Saya baca, kemudian saya tulis. Tapi murid dah tulis dah sebelum ni ayat yang seperti ini, jadi tak perlulah. Ini kita baca je, hadza sitarun. Sebagai orang kaji ya, hadza sitarun, hadza sitarun jamilun. Apa maknanya? Murid tahu Ini pula, hadhihi tawilatun. At-tawilatu fi salati at-ta'am. Ini murid boleh tengok cara dia buat ayat. Ini ayat pertama, hadza sitarun, ni ayat biasa. Ini pun sama, hadhihi sebab dia ada tambah muta. Ini hadza sebab tak ada tambah muta. Baik, yang ini dia nyatakan apa? Dia nyatakan sifat. Kan? Ini sitarun. Sitarun apa? Langsir ataupun tabir. Dia nyatakan sifat tabir tu, hadza sitarun jamilun. Jadi tabir ataupun langsir ini cantik. Sifat tabir itu ataupun sifat langsir itu disebut pada ayat ni. Yang ni pula dia sebut tempat, kan? Hadhihi tawilatun. At-tawilatu fi salati at-ta'am. At-tawilatu fi salati at-ta'am. Hadhihi tawilatun. Ini ayat biasa kan? Ini meja, kan? Meja. At-tawilatu fi salati at-ta'am. Meja itu di mana? Di ruang makan. Jadi murid sebagai ulang kaji, murid boleh tengok sebelum-sebelum ni mana ada yang ada ayat-ayat macam tu. Ni contohnya. Ni tempat ni, al-hatifu fawqa at-tawilah. Muka surat apa ni? Muka surat 101 Al-hatifu fawqa at-tawilati. Al-hatifu fawqa ni apa? Atas. Apa maknanya hatifu? Murid dah tahu dah tawilah maksudnya apa. Cuma murid tu tengok ni. Kita baca dulu al-hatifu tahtas sulami. Baca ikut saya. Al-hatifu tahtas sulami. Al-hatifu ala sariri. Al-hatifu ala sariri. Apa murid yang perlu tengok di sini? Perlu perhatikan. Ya, tengok ni. Al-hatifu semua baris atas. Baris atas pula. Baris depan ataupun dhammah. Baris dhammah ataupun baris depan semua ni kat sini. Ya. Sebab apa dia mubtada'? Khabarnya fawqa at-tawilah. Ini bila ada fawqa, ada tahta, ada ala, perkataan selepasnya tu belakangnya baris bawah. Nampak? Baris bawah. Fawqa at-tawilati. Asalnya at-tawilatu, tapi bila ada fawqa at-tawilati. Biasanya as-sullamu, tapi tahta as-sullami, baris bawah. Ala sariri, baris bawah. Jadi ni murid-murid boleh perhatikan, boleh tengok. Ni yang sebelum ni cuba tengok. Kalau ada soalan lepas ni, dia suruh buat apa? Buat ayat contohnya. Jadi murid-murid sepatutnya dah tahu nak buat. Okey, sebab lepas ni kita nak buat ayat ni. Okey, ni soalan murid-murid yang kena buat hari ni. Soalan mudah sangat, tapi murid kena putus state. Boleh tak putus state ni? Putus state gambar, nak ambil gambar dia je. Ya. Baik. Apa yang murid-murid perlu buat? Cuba tengok pada muka surat berapa ni? Mi'atun wasab'ah. Baik, kata sif surah waktub. Dia suruh labelkan surah ni, gambar ni, dan tulis. Hadza hammamun. Hadza hammamun. Hadhihi kanabatun. Hadhihi kanabatun. Yani hadhihi kanabatun jadidatun. Hadhihi kanabatun jadidatun. Ini pula hadza hammamun nadhifun.
hadza hammamun nadhifun. Jadi dia tulis apa kat bawah ni? Tengok padukan gambar. Jadi murid buat apa? Macam ni, tulis hari, tarikh, tajuk. Tajuknya At-Tamarranu. Kemudian sif as-surah waktub. Ini dah tulis At-Tamarranu ni garis. Lepas tu sif as-surah waktub pun garis. Ini arahan, ini tajuk dia, ya. Yang ni arahan dia. Arahan nombor 1. Lepas tu murid dah tampal gambar, tulis nombor 1 dulu, tepi luar garisan ni, buat garisan nanti kat buku tu. Tulis nombor 1, tampal gambar kat tengah-tengah. Yang ni tulis bawah dia. Cari kat atas mana yang sesuai untuk ayat nombor 1. Nampak tak? Senang aja ni, kan? Jawapan dah ada dah. Murid dah faham, senang. Yang ni pun sama, nombor 2. Bawah dia ataupun muka surat sebelah, tak apa, jangan lukit buku tu, buat guna sehabis ni pun tak apa, Jangan rasa macam tak muat, masa sempit je, buka muka surat sebelah, buat nombor 2 pula. Tampal gambar yang di photostat. Kalau tak buat ada mesin photostat, lukis pun tak apa, Tapi pastikan gambar murid tu, gambar toilet contohnya, jadi gambar toilet betul-betul lah. Okey. Baik. Yang ni pun sama juga, kanabah ni mudah lukis, kan? Warnakan, bagi cat cantik. Kalau boleh lebih cantik daripada gambar dalam apa? Buku teks ni. Baik. Kemudian tulis dia punya ayat di bawah. Ayat pertama daripada atas ni pilih, sesuaikan dengan gambar. Ayat kedua sesuaikan dengan gambar juga, sesuaikan dengan ayat yang ada ni. Ni kanabah. Takkan tulis kat sini kanabah, kan? Tulis kat mana? Murid-murid tahulah, tulis dan tulis makna dia. Tadi saya dah sebut dah, jadidah maknanya. Tadi saya buka muka surat apa tadi, tengok ulang kaji tadi. Muka surat 101 tak silap tadi. Tengok. Tengok balik saya punya video. Baik, yang kedua. Tadi soalan pertama, dua gambar. Kemudian soalan yang kedua. Okey. Kawin thumma qara. Kawin thumma qara. Bukan dia suruh kahwin ni, kahwin ni. Kawin maksudnya bina. Thumma qara, kemudian baca. Bina apa? Bina ayat. Yang ni saya kata tadi, murid kena tengok. Murid boleh gunakan perkataan sama ada nak tulis sifat dia ke ataupun tempat dia berada. Contoh saya bagi kat sini. Yang ni contoh ni. Al-misal. Hadhihi ghurfatun naum. Satu perkataan ni buat 2 ayat. Boleh tak? Satu perkataan buat 2 ayat. Macam ni. Hadhihi ghurfatun naum. Indi sarirun fi ghurfatin naum. Tengok ni, tengok ayat dia. Hadhihi ghurfatun naum. Dia guna hadhihi sebab ada tambah buta. Kemudian indi sarirun fi ghurfatin naum. Baik. Jadi saya ada sarirun fi ghurfatin naum. Jadi murid dia kata apa? Saya ada. Dia ayat dia dinyatakan dia ada. Kan? Ada apa? Katil di bilik tidur. Jadi ini dia perkataan yang murid-murid kena buat. Tulis nombor 1, tulis sitarun. Gariskan. Lepas tu bawah murid-murid buat ayat yang pertama, ayat nombor 2. Faham tak? Buat titik macam ni pun tak apa. Tapi tulis sitarun dulu. Atas. Nombor 1, sitarun. 1 kecil dalam garisan. Yang ni luar garisan. Nombor 2, 2 besar. Yang ni 1 kecil, 2 kecil, 3 kecil, 4 kecil dalam garisan. Okey? Jadi nanti saya tunjukkan. Baik, murid. Saya tunjukkan cara Mana pensel ni? Pensel kontot ni. Anak saya punya pinjamlah kejap. Okey, ma hadzal yaum. Tulis sini yaumul khamis. Yaumul khamis wa tarikhul yaum 26. 26 min syahri November 2020. Baik.
Kemudian garis tepi, jangan lupa garis garis bukan pembaris. Ni saya tunjukkan contoh saja murid. Kemudian atamarron, gariskan. Kemudian tulis sif, nombor 1 besar. Sif as-surah waktub. Bariskan sif as-surah waktub. Semua latihan ataupun penulisan murid semua mesti ada apa? Ada baris pada setiap huruf Kemudian nombor 1 rakam wahid. Murid tampal gambar kat sini, buat ayat 2 ayat tadi. Selang 2 baris. Ni saya cakap 2 kali, ni ulang. Kalau tak muat, buat sebelah nombor 2. Kalau muat, ataupun semua pastikan buat sebelah lah. Buat satu gambar je, satu muka surat. Ini saya tunjukkan contoh je ni. Nombor 2. Macam tu. Okey, kalau tak muat, buat muka surat sebelah. Ambil daripada sini tadi Jadi yang atas ni tak payah salin 2 kali, terus buat pada kerja murid sekalian yang bawah gambar. Okey. Kemudian rakam tsani, muka surat 2. Jangan lupa garis tepi, hari, tarikh, tajuk tak payah tulis lagi. Terus buat rakam tsani al-kabir, nombor 2 yang besar kat sini, sebelah kanan. Okey, lepas tu tulis nombor 1 kecil. Nombor 2 tak ada tajuk dia kan? Kawin. Yang murid kata kahwin tadi, bukan kahwin bina dia kata buat. Buat sebenarnya. Buat apa? Buat ayat. Thumma iqra. Kemudian baca dia kata. Okey. Dah salin ni arahan tajuk. Nombor 1 kecil kat dalam. Sitarun. Gariskan. Kemudian ayat pertama buat macam titik ni. Kan? Macam ni, kena ada titik. Tak kira lah murid nak buat bintang boleh, nak tukar gambar, nak panah boleh, tak kira lah. Kemudian buat apa? Sitarun. Ayat yang pertama apa? Hadza ke hadhihi? Sini hadhihi sebab taman buta. Hadhihi ghurfatun naum. Sini tak ada taman buta, sitarun. Hadza dah. Hadza sitarun. Selesai ayat pertama, dah siap dah. Ayat pertama, senang je. Ayat kedua, murid nak buat apa? Sitarun ni. Sitarun apa? Langsir kan? Murid nak buat saya ada langsir di bilik tidur contohnya. Boleh buat ayat macam tu. Indi itu nak menyatakan saya ada langsir kan di bilik tidur. Macam mana? Indi. Murid boleh cari sebelum dalam surat yang sebelum ni. Ayatnya indi sitarun fi di ghurfati an-naum. Tulis makna dia. Murid mesti pastikan murid faham apa yang murid tulis. Selepas fi mesti baris bawah. Boleh. Atau murid boleh sebut indi sitarun jamilun. Boleh juga. Saya ada langsir yang cantik. Itu pun ayat juga. Boleh. Kemudian ayat kedua. Saya bagi contoh. Kemudian tulis nombor 2 lah sini. 2 kat dalam. 2 kat dalam. Sebab apa? 2 kecil. Salin di sini. Semua ada 4. Makhzanun pula. Makhzanun. Buatnya makhzanun. Kemudian murid boleh buat hadza ke hadhi. Hadza makhzanun. Contoh buat ayat makhzanun. Makhzanun maksudnya store kan? Store itu di bawah tangga. Apa jawab dia punya ayat dia? Al-makhzanu tahta as-sullami. Boleh cek balik tadi. Ni pula al-wisadatu. Hadhihi wisadatun.
Indi wisadatun jamilatun. Boleh buat ayat macam tu. Indi wisadatun jamilun. Ataupun nak buat ayat kedua dia, al-wisadatu fi, ataupun fi ghurfatin naum. Boleh. Ataupun al-wisadatu alas sariri. Al-wisadatu alas sariri. Tadi kita dah ulang kaji kan? Yang ada ala fauqa tadi tu. Macam tu dia punya struktur ayat dia. Misal ada alif lam pada al wisadatu alas sariri, di atas katil. As-sariri, lepas ala mesti sariri belakang baris bawah. Tadi saya dah sebutkan. Yang ni fauq, mawqifus sayyarah. Mawqifus sayyarah. Hadha ke hadhihi? Tengok mawqifun ada tambah tak? Tak ada. Jadi hadha mawqifus sayyarah. Fi baiti mawqifus sayyarah. Boleh tak buat ayat macam tu? Fi baiti mawqifus sayyarah. Di rumah saya ada mawqifus sayyarah, ada parking kereta. Boleh buat ayat itu. Ataupun al-mawqifus sayyarah wasi'un. Al-mawqifus sayyarah ada alif lam Al-mawqifus sayyarah wasi'un. Maksudnya apa? Parking kereta itu luas ataupun besar. Ya? Itu. Boleh ulangkan dan cari ejaannya dalam buku dan buat. Tulis makna murid. Ya? Selang, bila saya kata tulis makna, maknanya selang berbaris. Selang 2 baris. Kecuali yang murid dah faham. Murid dah faham dah memang dah confirm, dah tahu dah, betul lah tu makna yang murid-murid tahu tu. Ya? Dia tak tulis makna. Tapi pastikan bila saya tanya nanti, murid-murid tahu makna dia. Boleh tak boleh? InsyaAllah mudah. Ya? Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan murid dapat melaksanakan tugasan yang mudah ni. Sebenarnya sekejap je ni. Kalau buat tak sampai 1 jam ni siap dah. Jadi esok cuti Jumaat dan Sabtu boleh siapkan tugasan yang mudah ni, insya-Allah. Ya. Jadi cukup sekadar itu. Minta maaf silap-silap saya. Saya pun nak hantar anak pergi hospital ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.